Bismillah, seterusnya kita silakan Kak Mira untuk terjemahkan ayat yang ke-49 hingga 93, muka surat 14. Auzubillahi minasyaitonir Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastakbiruna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih Alhamdulillahi 'alal kafirin. Maka manakala telah datang akan mereka oleh sebuah kitab daripada sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, dan telah adalah mereka daripada dahulu mereka minta kemenangan atas orang-orang yang telah kafir oleh mereka. Maka manakala telah datang oleh mereka apa yang telah kenal oleh mereka, telah kafir oleh mereka dengannya, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Bi'samastarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah bagyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Seburuk-buruk apa yang telah menjual oleh mereka dengannya akan diri mereka, bahawa mereka kufur dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah. Saya telah menurunkan oleh dia kan? Dia di situ menurut kepada Allah, maka dia tak perlu lagi dia. Ada dua yang zahir. Telah menurun oleh Allah lah. Telah menurunkan oleh Allah. Itu maknanya dia. Dengki. Kerana dengki bahawa ia menurunkan oleh Allah daripada fadli kurniaannya atas orang yang ia kendaki daripada hamba-hambanya. Maka telah datang telah kembali oleh mereka dengan permukaan atas permukaan, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan, yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila telah berkata oleh engkau telah dikatakan oleh engkau, dan apabila telah dikatakan akan engkau bagi dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka telah berimanlah olehmu dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah. Telah berkata oleh mereka asal telah menurunkan oleh dia di situ merujuk kepada Allah, maka zaman mustaqil dia sudah tak perlu lagi. Telah menurunkan oleh Allah terus. Telah berkata oleh mereka telah beriman telah berkata oleh mereka, kami beriman dengan apa yang telah menurunkan telah diturunkan
telah diturunkan atas kami. Ada domir ketiga. Telah diturunkan Akan ia telah diturunkan akan ia alaina atas kami, dan mereka dan mereka ingkar dengan dengan apa yang di belakangnya, dan dia yang benar Khabar. dan dia adalah yang yang membenar yang al-haq, yang benar, yang benar. Dia adalah yang yang benar, musaddiqan. yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Kul, Katakanlah oleh engkau, maka kerana apa? kerana apa kamu membunuh akan nabi-nabi Allah daripada dahulu, jika telah adalah kamu orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa ittakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Dan sesungguhnya telah datang oleh kamu akan Musa. Maksudnya Ya, fa'il. Musa fa'il. akan Musa. Fa'il. Kum dah ada kamu dah. Dan sesungguhnya telah datang Kum asalnya telah datang oleh ia. Ia di situ merujuk pada siapa? Enak tak? Musa. Jadi Telah datang akan kamu oleh Musa. Macam tu. Telah datang oleh kamu akan Musa. Mana salah? Telah datang akan kamu oleh Musa. Jadi siapa yang datang? Musa datang. Yang didatangi kamu yang datang. Itu yang akan merujuk pada objek. Oleh kamu akan objek. Musa. Yang oleh merujuk ke subjek. Dia fa'il dia. Oleh kamu akan kamu oleh Musa. Mana-mana domain duduk sebelah fa'il memang otomatik kita makan. Kum tu domain. Bila duduk di sebelah fa'il, dia akan jadi akan. Ya. Jadi dan sesungguhnya telah datang akan kamu oleh Musa dengan beberapa keterangan. Ya. Kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu daripada sesudahnya. Wahai telah adalah kamu. Antum, kuntum adalah telah adalah. Wahai kamu. Ya. Wahai kamu zalim, orang-orang Tambah adalah orang-orang yang aniaya. dia tambah adalah khabar pada mubtada. Wa id akhadna mitsaqakum Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijda bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan apabila telah ingatlah apabila telah dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian kamu dan telah mengangkat oleh kami atas kamu akan tur Khuzu apabila olehmu akan apa yang telah mendatangkan oleh kami akan kamu. Domir sebab yang tambahkan kamu dia kuat. Akan kamu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u Dan isma'. Dengarlah oleh kamu. Ya. Dengarlah oleh kamu. Telah berkata oleh mereka telah mendengar oleh kami dan telah apa? Telah derhaka oleh kami dan musyrik dan telah diminumkan oleh majhul tak boleh akan mereka di dalam
hati-hati mereka akan anak lembu dengan sebab kekufuran mereka. Ya. Telah katakanlah oleh engkau Bisa. dengan Bisa. seburuk-buruk apa yang Ya'murukum. dia buat, Perintahkan. dia perintahkan akan kamu. Kenapa tambahkan? Domir sebelah fi'il tambah apa? Akan Dia jadi maf'ul bih. Dia perintahkan akan kamu dengannya imanu. bihi. Itu bihi tu Bihi. dengannya kan. Iman pun Fa'il. Oleh iman oleh kamu. iman kamu. In kuntum mu'minin. Jika adalah kamu Mu'minin. orang-orang yang beriman. Barakallah. Ya, Kamila. Nanti saya upload YouTube di YouTube, Facebook. Apapun, terima kasih. Anda boleh menjadi terjemahan yang baik. Walaupun ada kekurangan, insyaAllah kita akan baiki nanti. Terutama pada fa'il zahir dengan fa'il bentuk dhamir, okey? InsyaAllah saya baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hari ini kita terus lagi diberikan kesempatan untuk menyambung pelajaran kita bagi memperdalamkan, memperhalusi dan mempertingkatkan kualiti terjemahan kita dan mempertingkatkan kefahaman kita berhubung dengan ilmu bahasa Arab dan makna-makna Al-Quran dan arti yang kita berikan sedapat mungkin kita seiringkan dengan tata bahasa Arab. Hadirin, ibu-ibu, bapak, teman-teman yang dihormati sekalian, hari ini masuk hari yang ke-19 kita bersiaran. 19 hari dah kita bersama, bermula daripada kita menterjemah surah Al-Fatihah. Artikan kita tak kenal isim lagi, tak kenal fi'il, tak ada beritahu isim macam mana tanda dia, macam mana cara terjemah dia, cuma hafal dulu. Bermodalkan surah Al-Fatihah 7 ayat tu, kita berkembang, kita melangkah ke surah Al-Baqarah. Di situ kita mula mengenal isim, macam mana nak mengertikan isim, apakah lafaz-lafaz yang perlu keluar daripada mulut kita. Yang pertama kali keluar daripada mulut kita bagi pribadi isim, yang ke, orang-orang ke, segala ke, telah ke, telah bukan fi'il, beberapa ke, akan ke, adalah ke, bagi isim. Semua tanda-tanda saya dah sertakan pada nota, tanda-tanda dari sudut laras bahasa.
Itu langkah pertama. Kemudian kita mula pertingkatkan lagi, mengenal macam mana lafaz awal dengan akhir bagi kalimah isim. Ada alif lam di pangkalnya, atau ada tanwin di hujung ke, atau ada huruf jar di pangkalnya, atau baris akhir baris kasrah ke, atau ada mudhaf dan mudhaf lain. Kesemua itu alhamdulillah kita telah lalui, dan kita belajar juga tentang kerenah-kerenah isim. Ada bilangan dia, mufrad, ada musanna, ada jamak. Kemudian ada jenis dia, jantina dia, janda dia, muzakkar, muannas. Kita dah tukar macam mana terjemah mufrad, macam mana terjemah musanna, dan bagaimana terjemah jamak. Cuma jamak tu ada sedikit pembahasan dia. Ada yang jamak salim, ada jamak yang taksir. Ada broken noun dengan unbroken noun. Yang salim tu yang selamat, yang unbroken. Salim tu ada dua, yang muzakkar salim, ada muannas salim. Yang broken tu jamak taksir. Alhamdulillah. Dan kita saya daripada latihan-latihan yang saya berikan, anda mula serasi dengan sistem. Anda dah ikut flow yang saya tetapkan. Cuma semalam ada sedikit terkeliru. Ada yang terjemah bila dapat kata berganda je, kata fi'il. Ada yang kata berganda jamak taksir. Tak. Ada juga yang terkeluar. Nanti kita bincang sebentar lagi. Dan itulah asas-asas kita hari demi hari, semakin hari semakin bertambah, di samping yang ada cuba kita pertahankan. Dan saya dapat respon 1-2 hari kebelakangan ni saya agak laju. Hari ni saya nak cuba perlahankan. Kadang-kadang saya ni kadang lupa daratan, terlalu asyik, kadang saya lupa. Saya tak perasan bahawa saya sedang berlari. Saya sangka saya berjalan, rupanya sedang berlari. Apapun, terima kasih. Kalau saya laju, tolong beritahu. Tolong perlahankan sikit Ustaz, saya akan perlahankan. Dan saya sebenarnya sangat senang kalau anda ada persoalan, ada pertanyaan, sila kemukakan soalan anda. Kalau pada komen saya bimbang saya tak boleh baca, sebab kadang beratus saya tak boleh baca. Lebih selamat PM saya ataupun dalam grup. Kadang soalan-soalan tu mungkin beri manfaat kepada yang silent reader, penonton-penonton yang hanya memerhati je, yang cuma nak mencelah, tak tahu apa nak tanya, menunggu orang lain bertanya. Soalan kita tu akan membantu kawan-kawan lain yang malu nak bertanya, yang tak tahu apa macam mana nak tanya. Nasihat saya, untuk saya, tanyalah. Saya suka orang kalau tanya saya, sesuai dengan firman Allah, fas'alu, tanyakanlah ahla zikri, kepada yang tahu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Fas'alu, fi'il amal, tanyalah, in kuntum, kalau tak tahu. Kalau dah tahu saja tanya tu mungkin nak menduga kan. Jadi saya suka tanya. Dan saya suka kalau saya tak boleh jawab. Kalau orang dulu-dulu, jangan banyak bertanya. Siapa banyak bertanya, lemahlah iman. Itu saya dengar-dengarlah orang dulu kata. Tapi itu bukanlah hadis. Tapi itu mungkin ayat penyelamat bagi ustaz. Kalau tak boleh tanya nanti malu. Tapi saya, insyaAllah saya dilatih oleh guru kami, Ustaz Hashim rahimahullah, suruh bertanya. Dan kita, jawapan yang paling baik sekali adalah tak tahu. Kalau benar-benar tak tahu, itulah jawapan yang paling mudah bagi soalan yang susah. Soalan yang susah yang macam mana pun jawapan dia senang, tak tahu. Kalau saya tak tahu, insyaAllah, dan kalau saya akan usahakan kepada yang tak tahu, saya akan cuba cari pada jawapan yang sebenar melalui kawan-kawan saya yang lebih arif lagi tentang berkaitan dengan soalan anda. Baik, insyaAllah, tahniah kepada semua hari ini yang berada di utara. Apa khabar orang Perlis, orang Penang, orang Perak? Adakah suara saya jelas? Gambar clear? Semua hadir? Orang KL, Putrajaya, Selangor, apa khabar semua? Harap anda sihat, bahagia, ceria, bersemangat hari ini. Orang Negeri Sembilan, orang Pilah, apa khabar? Seremban, orang Jelabu, orang Tampin, Melaka, apa khabar? Kampung saya, InsyaAllah semua sihat, Alhamdulillah.
nak balik kampung tak balik-balik. InsyaAllah lepas PKP nanti insyaAllah kami akan pulang ke kampung. Orang Johor, apa khabar orang Johor? Orang Muar, Batu Pahat, Air Hitam, Keluang, Skudai, Kulai, Senai, orang Lakin, Longcik, Johor Bahru, Hulu Tiram, Kota Tinggi, apa khabar semua? Harap suara saya jelas. Alhamdulillah. Saya harap perkongsian kita setakat ini, hari yang ke-19, anda boleh terima apa yang saya kongsikan, anda dapat memahami kehendak saya dan anda boleh ikuti. Dan kalau masih belum lagi, tunggu sabar, insyaAllah. Mungkin ada yang dapat cepat, ada yang terlambat sedikit, tapi percayalah, kita buat sesuatu, insyaAllah dalam urusan Allah ini, urusan kitabullah, percayalah Allah tak akan sia-siakan. Allah tak akan sia-siakan usaha kita. Allah mendengar keluhan kita. Allah akan perkenankan. Ada cepat, ada lambat. Saya sedikit cerita seorang pelajar saya di Kuantan ni. Mungkin dia ada sedang mendengar ni, cuma saya tak sebut nama. Dia sangat gigih belajar, sangat semangat, sangat suka. Tapi nasihat saya dia kurang diperhatikan. Ketika terjemah, dia pandang dia ada nota bawah Quran dia letak nota. Dia menterjemah tak mengikut, dia fokus dia pecah dua. Satu mata bagian pada ayat Quran, satu mata lagi tengok terjemahan mana. Jadi dia fokus kurang. Bertahun juga dia belajar dengan saya. Tak boleh, tak kenal isim fi'il pun berterabur. Isim tak kenal, fi'il pun kadang tak tentu hala. Walaupun terjemah dia betul, sebab dia terjemah, dia tengok makna tak jelas. Sedangkan saya kata jangan tengok, paksakan diri. Kita jangan mengharapkan betul saja. Bukan mengharap pujian saya, kita mengharapkan redha Allah. InsyaAllah sampai masa Allah akan anugerahkan. Saya pindah kelas lain, saya buka kelas baru, dia pergi kelas baru. Saya buka kelas baru, dia pergi kelas baru. Saya pergi 5-6 kelas, saya buka kelas baru, dia ikut juga. Sungguh-sungguhnya dia nak belajar. Tapi rupanya dia masih lagi membaca Quran dengan melihat makna. Sedangkan saya kata, jangan pandang pada makna. Kalau benar-benar lupa, baru kita tengok makna. Cuba pada lembaran Quran, Arab sepenuhnya. Setelah kata putus saya berikan, kalau nak belajar dengan saya, buat begini. Kalau tidak, tak perlu belajar. Aja je, bukan marah pun. Nak bagi kejutan. Masya Allah. Setelah dia ubah, selama yang 5 tahun tu, dia jamak takhir. Bukan setakat baca setengah muka, 2 ayat, 3 ayat. Tak, terus satu muka boleh. Langsung terus. Bila dia dah lazimi, dia dapatkan sentuhan. Baca Quran beza. Kalau anda baca Quran pada lembaran Quran dengan baca Quran yang ada makna dia, tak akan sama. Dia punya touching dia tak sama. Biasakan diri. Bila anda biasa, anda nampak nanti pecahan-pecahan tu, jumlah-jumlah tu akan nampak nanti. Anda akan nampak dia punya flow dia tu nampak ni. InsyaAllah, biasakan diri. InsyaAllah, cubalah. Perlukan masa. Jangan terlalu gairah nak cepat pandai. Perlukan masa sedikit. Alhamdulillah, itu nasihat saya untuk semua. Mudah-mudahan hari ini dah bersiap dengan terjemahan dan cuba berlatih. Jangan baca terus 5 ayat atau 2 ayat, tak. Baca 1 ayat cukup. Sebaris. Ulang tu. Tambah baris yang baru. Ulang. Baris pertama, kedua. Tambah baris ketiga. Ulang, ketiga dah okey. Ulang, pertama, 2, 3. Ulang tu. Baik. Alhamdulillah, sekarang jam sudah menunjukkan 7.50. Berarti dah 20 minit dah saya ni, bukan 5. Sebelum tu saya nak jawab salam anda semua. Kepada yang beri salam kepada saya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ulang pelajaran kita, terjemahan surah Fatihah sama-sama. Ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji
bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Dan kita dapat mengingati setelah 19 hari kita berulang-ulang kali menyebut, berulang-ulang kali mendengar, dan berulang-ulang kali kita pandang lafaz yang kita sebut dan kita ertikan, yang kita fokuskan. InsyaAllah saya yakin kalau terlupa tu sikit, peratusan semakin menyusut, makin menipis yang kita lupa. Yang selebihnya insyaAllah saya yakin. Dan oleh kerana harapan daripada semua, sehingga habis program kita akhir Ramadan ini, kita akan ulang dan terus ulang surah Al-Fatihah ini. Dan insyaAllah kita akan buat sedikit ulang kaji ayat yang yang semalam. Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka, telah berkata oleh mereka, Maha suci Engkau. Maha suci Engkau. Saya nak tanya, suara okey ke? Tak jelas ke suara? Saya dapat respon dari kata suara tak jelas. Tolong bagi respon sekejap. Suara saya jauh kata. Isteri saya kata jauh suara. Okey, tolong bagi respon sekejap. Saya tak baca sebenarnya, sebab kalau saya baca nanti saya hilang fokus saya. Okey tak suara? Ke kipas tak jelas suara. Okey. JB jelas suara, alhamdulillah. Sekarang okey. Padam kipas kot. Kipas tu. Patutlah. Ya, kipas. Baik. Alhamdulillah. Baik, ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka, telah berkata oleh mereka, Maha suci Engkau. Alhamdulillah. Okey. La ilma lana, tiada sama sekali pengetahuan bagi kami. La nafil agency. Dah okey. Waliza Syari kata dah okey. Betul, kipas tu. Kadang-kadang terlepas pandang. La ilma lana, tiada sama sekali pengetahuan bagi kami. Illa, melainkan ma'allamtana, apa yang telah mengajarkan oleh Engkau akan kami. Innaka, better. Masya Allah, better. Okey. Innaka, sesungguhnya Engkau, Engkau al-alimu al-hakim, adalah yang maha mengetahui, adalah yang al-alimu al-hakim. Ini bukan murakab tausifi, okey? Walaupun sama-sama alif lam, sama-sama dhammah, tapi dari institusi makna dia bukan. Hakim bukan sifat pada yang mengetahui. Kedua-dua itu sifat. Kedua-dua adalah sifat bagi Allah sebenarnya. Dia menjadi khabar al-alim, khabar bagi mubtada anta. Al-hakim, khabar yang kedua pada anta juga. Ini lain. Makna kena tahu juga. Makna kena ambil tahu. Walaupun ciri-ciri ada. Ciri-ciri sama, tapi sudut makna dia
Kita kena ambil kira Baik. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi ni. Bila menceritakan tentang Allah, terutamanya pada mubtada khabar, pada jumlah ismiyah, selalunya dia bukan murakab tausifi, dia kadang-kadang khabar sani. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Qalu subhanaka. Sudah. Qala ya Adam, telah berkata oleh ia, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, khabarkanlah oleh engkau akan mereka, akan nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka manakala telah mengkhabarkan oleh ia akan mereka, akan nama-nama mereka. Qala alam aqul lakum, telah berkata oleh ia, adakah telah tidak aku katakan bagi kamu, ini sesungguhnya aku a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui akan yang tersembunyi di beberapa langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui akan apa yang kamu nyatakan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang telah adalah kamu sembunyikan. Semalam lafaz taktumuna saya jadikan contoh untuk buatkan latihan bagi fi'il mudhari' ditukarkan kepada fi'il amar dan ditukarkan pada fi'il nahi. Okey. Alhamdulillah masing-masing ada yang cuba membuat. Walaupun ada silap, tak apa. Silap itu bahagia sebenarnya. Silap itu adalah satu nikmat. Dengan silap tu kita akan, dia terkesan yang lebih mendalam. Orang yang tak pernah salah, dia rasa betul lah semua hidup. Tapi bila kita pernah salah, kita rasa macam mana peritnya kalau ditegur. Kita rasa terkesan sungguh. Dan insyaAllah kita terus berhati-hati untuk jangan lakukan kesilapan untuk kali seterusnya. Baik. Seterusnya yang ayat yang terakhir semalam kita baca, ayat yang ke-34. Wa iz qulna lil malaikah, dan ingatlah, iz ketika, tapi kalau awal ayat tambah lafaz ingatlah, sebab ada fi'il yang tersembunyi, ada fi'il yang mahzuf yang digugurkan. Antara fi'ilnya uzkuru, ingatlah oleh Allah. Tapi kita terima. Dan ingatlah ketika, kalau peringkat dulu kami cuma sekadar diberitahu saja. Kalau awal ayat tambah ingatlah, kalau tengah-tengah jangan tambah. Kenapa kami tak tahu. Tapi bila semak pada i'rabul Quran, rupanya ada fi'il mahzuf. Ada fi'il mahzuf, fi'il yang tersembunyi. Inilah kesan pada bila i'rab. Bila bukan i'rab baru kita nampak. Masa belajar dulu tak ada cerita pun. Kena terus damping. Tapi anda belum sampai i'rab, tapi saya dah berikan info dulu InsyaAllah satu masa nanti kita akan belajar i'rabul Quran. Okay. Jangan susah hati. Umi kata bersandar ke, apa yang bersandar? Saya tak perasan, saya tak baca. Apa yang bersandar? Wa iz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami bagi malaikat-malaikat. Apa yang kami di sini merujuk pada Allah. Kami di sini merujuk pada Allah. Kadang-kadang Allah bahasakan dirinya sebagai aku, kadang-kadang Allah bahasakan diri kami. Ini lafaz. Kadang-kadang ada juga soalan tanya, Allah tu kan Allahu Ahad, Allah tu tunggal, Esa, kenapa Allah gunakan lafaz kami? Mungkin bagi yang pernah belajar dengan sahabat-sahabat saya, mungkin kawan-kawan sudah terangkan kenapa Allah gunakan lafaz kami, sedangkan kami itu jamak. Okey. Antara hikmah, inilah belajar bahasa Arab. Biasanya kalau Allah menggunakan lafaz kami, dia menunjukkan bahawa li ta'zim, li mu'azim nafsahu. Tujuan dia kadang untuk membesarkan, Allah nak membesarkan dirinya, untuk memuliakan diri, digunakan lafaz kami. Itu juga antara tujuan gunakan lafaz jamak. Itu bahasa Arab. Kalau jumpa kamu, walaupun seorang tapi bahasa kamu, tujuannya untuk li ta'zim, untuk membesarkan. Assalamualaikum. Tapi Allah, Nabi ajarkan Assalamualaikum. Walaupun seorang kum tu bukan hanya untuk tujuan jamak, tapi untuk menunjukkan tujuan li ta'zim, untuk tujuan nak membesarkan, memuliakan. Kadang-kadang Allah gunakan kami, inna nahnu, sungguhnya kami, nazzalna zikra,
telah menurunkan oleh kami akan zikir. Ini kan Quran ni. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu baginya, la benar-benar hafizun, yang memelihara. Lepas tu bila ni hafizun patutnya terjemahkan orang-orang yang memelihara. Kemarin dah tanya. Tapi kami, oleh kerana biasa ayat dalam bahasa Arab bila mubtada dah jamak, khabar pun kena jamak juga. Tapi di sini dalam konteks ayat kita tahu siapa kami di situ, merujuk pada Allah. Cukup kita yang. Tak perlu sebut orang-orang yang, okey? Tak semestinya kita kena memang pegang pada sistem kita. Ada dalam konteks ayat kita kena longgarkan sikit. Kena faham konteks ayat tu. Okey, seterusnya ayat 32 tu jumlah akhir dua-dua tu ada alif lam. Ya, dua-dua alif lam. Ya, bukan mudhaf ni, bukan mudhaf tak ada alif lam ni. Dia juga bukan sifat, bukan murakkab tausifi. Ini ada special sikit. Kita namakan khabar bagi mubtada yang pertama, yang kedua tu alif lam yang kedua tu khabar sani, khabar yang kedua. Ada dua khabar bagi mubtada tu. Dia pecah pada dua. Khabar ada dua, satu khabar pertama, khabar kedua. Semuanya merujuk kepada anta tu, dhamir mubtada tu. InsyaAllah kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Sabar. Wa iz qulna lil malaikah usjudu, maqulul qaul. Sujudlah, fi'il amar. Sujudlah. Macam mana nak kena fi'il amar? Biasanya ada hamzah wasal. Biasanya ada hamzah wasal di pangkal. Usjudu, sujudlah. Oleh kamu, fa'il, waw jamaah. Li bagi Adam. Li bagi Adam. Bagi Adam. Fasajadu, maka telah sujud oleh mereka. Ustaz, kadang mereka, kadang kamu, Ustaz, macam mana ni? Biasa Ustaz kata waw alif di hujung mereka, ni waw alif di hujung kamu. Macam mana nak beza ni? Kalau sajadu fi'il madhi, kalau kamu tu fi'il amar. Macam mana nak beza fi'il madhi dan fi'il amar? Fi'il madhi tak ada hamzah wasal, fi'il amar ada hamzah wasal. Usjudu, sujudlah olehmu. Itu fi'il amar. Fasajadu, maka telah sujud oleh mereka. Illa iblis, melainkan iblis. Aba, fi'il madhi, telah enggan oleh ia. Wastakbara, dan telah sombong oleh ia. Wa kana, dan telah jadilah ia. Kana juga boleh terjemah telah adalah ia, boleh. Kan saya kata dulu, kana ada dua makna. Kadang-kadang telah jadi ia, kadang telah adalah ia, boleh belaka. Wa kana, dan telah jadilah ia minal kafirin, daripada orang-orang yang ingkar. Alhamdulillah. Ini ayat yang kita sudah pun kita bincangkan semalam. Hari ini siap sedia. Wa qulna, dan telah berkata oleh kami, fi'il madhi. Telah berkata fi'il madhi oleh kami, fa'il. Mana dhamir kami? Na tu. Na ni dhamir mutakallimuna. Ada waw nun di hujung. Banyak dhamir mutakallim, wakaf, jangan wakaf. Dhamir mutakallim tu mufrad. Mutakallimuna, orang-orang yang berkata-kata. Mutakallim, yang berkata-kata, mufrad. Mutakallimuna, jamak. Kami itu jamak tu, ramai kan. Dhamir mutakallimuna. Semalam saya bagikan jawapan pada soalan yang menjawab semalam. Ada, saya letakkan turut besar U-N-A, una, tambah mutakallim dia sampai M saja. Sebab tulis Rumi kan. Kalau tulis Arab nampak waw nun atau ya nun di hujung. Jamak muzakkar salim. Dhamir mutakallimun. Mun. Kalau nak panjang pun nak wakaf mun. Bukan mun, M-U-N. Mun, M-U-N. Ya Adam, wahai Adam. Ya kata seru, huruf nida, huruf seru. Adamu munada, yang kena seru. Kata seru dengan yang kena seru kita panggil jumlah nida. Jumlah seruan, ayat seru. Setiap kali ada ayat seru mesti ada isi seruan. Tak ada kita akan panggil saja-saja, mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa kita panggil. Begitu juga bahasa Arab ni ada sebab. Bila ada kata seru dan yang kena seru mesti ada isi seruan, yang kita panggil jumlah jawab nida. Jumlah jawab nida biasanya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Uskun, tinggallah, fi'il amar. Tinggallah, ada hamzah wasal. Tinggallah oleh siapa? Oleh engkau. Macam mana nak kenal engkau? Baris akhir, baris sukun nampak tu. Asalnya taskunu, fi'il mudhari'.
Asalnya taskunu. Daripada fi'il amar kita boleh tukar jadi fi'il mudhari'. Kita reverse. Selalu saya ajar semalam mudhari' tukar ke amar. Jumpa fi'il amar boleh reverse bagi fi'il mudhari'. Cara buang huruf mudhari', buang huruf hamzah wasal tu gantikan dengan huruf mudhari'. Huruf ta. Biasa ta bariskan fathah. Kebanyakan ta bariskan fathah. Kecuali kalau hamzah qata'. Hamzah atas dia alif atas alif dia hamzah. Kalau buang tu letak huruf ta tapi kena baris dhammah. Jaga-jaga ni. Sensitif kat sini. Kalau nak tukar daripada fi'il amar tukar pada fi'il mudhari', buang hamzah wasal. Gantikan dengan huruf ta. Tapi ta tu nak bariskan apa? Fathah ke dhammah? Tengok, kalau hamzah wasal baris fathah. Kalau selain hamzah wasal, mana hamzah qata', alif yang atas alif tu ada hamzah baris dhammah. Tukar dengan baris dhammah. Ini hamzah wasal kan tukar baris fathah. Ta baris fathah. Tas nun tukar baris dhammah. Taskunu maknanya engkau tinggal. Taskunani engkau berdua tinggal. Taskununa kamu tinggal. Taskunina engkau perempuan tinggal. Taskunani engkau berdua tinggal. Taskunna kamu tinggal. Boleh tukar jadi fi'il mudhari'. Bila tukar mudhari' boleh tukar madhi. Dengan cara buang huruf mudhari', buang harakat semua, letakkan harakat. Ini insya-Allah saya akan belajar, ajarkan nanti. Bab wazan ni insya-Allah mungkin besok lah ini. Okey, maaf tadi ada gangguan sikit. Coverage ada terganggu. Okay, saya tahu saya sambung semua. Uskun kita boleh tukar jadi fi'il mudhari' dan kita boleh ribah jadi fi'il madhi. Nak menukar ni ada ilmu. Yang kita lakukan kena tahu wazan yang saya sebut semalam yang bakal kita pelajari. Kita akan belajar. Ada ruang kita belajar. Tak ada kita latih terus. Kena fi'il madhi, fi'il mudhari', amar, dhamir. Saya ulang banyak kali supaya anda dapat lazimi banyak kali mendengar Okey. Uskun anta. Uskun tinggallah oleh engkau. Ada dhamir engkau dalam uskun, dhamir mustatir. Anta engkau lagi. Dua kali engkau. Satu dhamir mustatir, satu lagi dhamir baris. Baris pula tu ada dua jenis baris. Dhamir nampak ada munfasil, ada muttasil. Anta ni dhamir munfasil. Ini special sikit Special sikit. Selalu Ustaz kata dhamir munfasil kat awal ayat. Betul. Kebanyakannya awal ayat. Ini kadang-kadang ada kes dia luar biasa. Ini untuk tujuan penekanan, untuk menunjukkan penegasan. Allah kalau ulang dua kali atau tiga kali, maknanya itu serius. Tinggallah oleh engkau. Engkau dua kali ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Bila ulang dua kali, dia serius tu. Macam dalam surah Al-Fatihah Allah ada sebut tentang asma' wa sifat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada Maliki pada surah Fatihah. Pada surah An-Nas pun awal surah, hujung surah sama. Ada Maliki. Dalam surah Al-Fatihah awal surah ada Rabbi. Akhir surah pun ada Rabbi juga. Ada Rabbi kan. Rabbin nas, ada Rabbi yang memelihara. Rububiyah, tauhid rububiyah. Penting tak tauhid rububiyah? Penting. Bila Allah ulang dua kali biasa penting. Lebih-lebih kalau awal diulang, di akhir pun diulang. Itu menunjukkan serius, kena ambil perhatian. Ada Rabbi, ada ilah, ada uluhiyah. Ilahin nas. Dalam surah An-Nas, dalam surah Fatihah ada uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Hamba kepada Allah. Nampak? Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma' wa sifat, ada maliki. Nampak penting tak tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat? Di awal surah Allah sebut, akhir surah pun Allah sebut. Sesuatu yang diulang, dia penting, dia serius, kena ambil perhatian. Awal kelahiran kita diajarkan mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ada yang kata azan, ada yang, tapi dalam azan ada la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita meninggal dunia, dapat mengucapkan kalimah tauhid, dakhalal jannah. Nabi kata.
Man qala la ilaha illallah man akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Masa siapa akhir kalam ni ucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nasib masuk syurga. Bila awal kehidupan dan akhir kehidupan dimulakan dengan diakhirkan dengan kalimah yang sama, itu dia serius. Penting. Sikit perkongsian. Itu je sebenarnya. Bila Allah ulang 2 kali, penting. Dengar betul. Uskun anta. Itu kita sebut 2 kali. Ustaz, sekali tak boleh ke Ustaz? Iaitu kita bukan nak belajar sekadar tahu makna. Kita nak belajar tata bahasa Arab sekaligus. Nak dapatkan kesan yang menyentuh jiwa bila kita baca ini. Tinggallah oleh engkau dan zaujuka, dan isteri engkau boleh, pasangan engkau boleh. Zauju isteri ni mudhaf. Ka mudhaf lagi, nampak? Mudhaf tak ada lam, tak ada tanwin. Asalnya zaujun. Maksudnya mudhaf lagi, ka engkau dhamir, zaujuka mudhaf. Daripada tanwin, hilangkan tanwinnya. Zaujuka, engkau dan isteri engkau, al-jannata, akan syurga. Al-jannata, akan syurga. Di mana tanda akan dia? Boleh tolong jawab? Tambahan akan itu adalah dalam sistem kita. Cuma tanda dia tolong beritahu. Umi Faridah tolong jawab. Baru masuk. Selamat menonton. Telah tinggal oleh ia. Ya, sakana telah tinggal oleh ia. Yaskunu, ia tinggal. Uskun, tinggallah oleh engkau. Sakana juga mana? Telah tenteram. Sakinah. Sakin dia sukun. Banyak ya. Sakin dia sikin pisau pun sin kaf nun. InsyaAllah. Itu semua daripada kata sumber yang sama. Kalau buka kamu sumber dia. Okey, tolong beritahu kenapa tambahan akan, apa tanda dia? Cikgu Kudin, selamat datang, selamat. Baris fathah. Ya, baris fathah di akhir. Tambah sikit ayat Jo. Jo Maladi, tambah. Baris fathah, jim pun baris fathah, nun pun baris fathah agak, ta pun baris fathah. Akhir lafaz baris fathah. Huruf akhir baris fathah. Itu jawapan Puan Syarina Azrin. Baris akhir baris fathah. Kita ambil kira baris akhir. Baris tengah, baris pangkal tak kira. Baris akhir ataupun huruf akhir. Dua ni kita ambil kira. Huruf akhir ataupun alif lam. Alif lam Hajar Rin Hasan, alif lam tu tanda isim, bukan tanda akan. Ada fathah. Ya, anda Hasan, adik-adik ni. Nampak sama-sama Hasan ni. Alif lam tanda isim, Puan Liza Syari. Bila sebut 2 kali tanda mengingatkan. Huruf akhirnya tanda fathah. Nur Fariza, betul. Nur Fariha, betul. Fariza, Nur Fariza. Tanya, betul. Huruf akhir baris fathah. Ada yang baris akhir, ada yang huruf akhir Sorry. Nanti insyaAllah ada yang baris yang berubah, ada yang huruf berubah. Tapi yang di akhirnya InsyaAllah. Kalau jamak muzakkar salim, dia bukan baris yang berubah, tapi huruf yang berubah. Azaria, beri berapa? Baris atas di hujung. Baris atas di hujung, maf'ulun bih. Dengan kata lain, dia berperanan sebagai objek atau maf'ulun bih, atau penderita, ataupun korban. Ini bahasa-bahasa yang digunakan pakai dalam ahli-ahli nahwu ya. Malaysia tak pakai banyak. Kalau Indonesia digunakan korban ataupun penderita. Tinggallah oleh engkau dan isteri engkau tinggal di mana? Dia punya objek dia akan syurga. Satu jumlah faedah. Selesai. Itu elemen yang perlu ada dalam jumlah faedah. Okay? Ada perbuatan mesti ada. Kemudian pembuat minimal. Lebih sempurna lagi kalau ada yang kena buat, atau kita panggil maf'ulun bih. Kemudian jumlah baru, wa dan huruf ataf. Dia menyambungkan antara fi'il amar dan fi'il amar. Isi ucapan, isi seruan ni bukan satu suruh duduk saja dan suruh makan. Tadi engkau, ini kula, makanlah oleh engkau berdua. Tak sebut kul, makanlah oleh engkau. Anta, tak perlu 2 kali. Kula, ni ganti nama dah. Terus masuk 2 orang sekali. Makanlah oleh engkau berdua. Mana dhamir engkau berdua? Semalam saya nampak ada dhamir musanna, fi'il musanna. Satu kesilapan. Sebut musanna ni berlaku boleh pada isim saja. Isim mufrad, musanna, jamak. Fi'il tak ada fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jamak.
fi'il tak ada bilangan. Okay? Fi'il dia ada pembuat. Yang mufrad tu dia punya fa'il dia. Mana fa'il dia? Dhamir. Terus kita masuk dhamir ni. Jangan fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jamak. Itu satu istilah yang keliru nanti. Tak menepati perbahasan dalam bahasa Arab. Fi'il tak boleh dikira. Fi'il ada masa dan ada pembuat saja. Pembuat tu yang bilangan. Dia punya fa'il dia tu. Fa'il mufrad dia. Mana fa'il dia? Alif tasniah terus. Alif tasniah tu, dhamir tu. Kebanyakan yang menjadi fa'il, kebanyakan yang menjadi pembuat bagi fi'il dhamir. Alif tasniah, betul. Alif tasniah, Masya Allah. Semua bagi jawapan yang dah mudah. Saya nak ni lah, kita dah terbiasa dengar lafaz-lafaz dia. Dah biasa dengar. Minha daripadanya. Akalan tu saya tambah tu sebenarnya. Ini kesan i'rab tu sebenarnya ada maf'ul bih tu. Tapi akalan tu mahzuf, digugurkan. Bukan akalan, aklan, sorry. Bukan akalan, aklan. Wa kula minha, dan makanlah oleh engkau ni. Kalau dalam i'rab dikatakan aklan tu dia punya ada maf'ul mutlak yang mahzuf. Ada maf'ul mutlak. Kita belum belajar maf'ul, tak apalah. Saja je saya ni. Ada fi'il, ada maf'ul yang mahzuf. Nama dia maf'ul mutlak. InsyaAllah apa itu maf'ul mutlak kita akan belajar kemudian, tak apa, sabar. Dan makanlah oleh engkau berdua daripadanya, akan sebenar-benar makan maksudnya. Secara berpuas-puasan. Ini sifat sebenarnya. Ragadan ni, ini baru nama. Aklan dan ragadan baru murakab tausifi ni sebenarnya. Tapi dia mausuf dia. Yang disifat itu dah digugurkan. Itu yang tak nampak tu. Maksud dia. Itu saja saya tulis Aklan ragadan ni sebenarnya ada satu. Asalnya kalimah aklan tu dah digugur. Kalaulah ada aklan tu, ginilah bentuknya. Wa kula minha aklan ragadan. Dan makanlah oleh engkau daripadanya akan makanan yang makanan yang berpuas-puasan. Akan makan yang berpuas-puasan. Makanlah daripadanya akan makan yang secara puas-puasan. Makan sungguh-sungguh tu. Sifat pada makan. Okay. Tak apa tinggalkan itu. Ragadan. Berpuas-puasan. Ini yang banyak kata jamak taksir lah. Pasal ada puas-puas. Ada 2 kali. Kita tak, itu bukan itu nak kaitkan dengan maf'ul mutlak tu sebenarnya. Nak kaitkan dengan maf'ul mutlak tu, kita penekanan di situ. Itu bukan, ini isim mufrad. Ragadan isim mufrad. Tinggalkan dulu. Wa kula minha ragadan. So aklan ni kita hapuskan. Isim tambahan. Haitsu, sekira-kira atau di mana-mana. Ini zaraf. Ini zaraf. Zaraf. Kebanyakan zaraf kalau kita jumpa dalam Quran, peranan dia selalu dia statusnya sebagai mudhaf. Kebanyakan zaraf, baik zaraf zaman, keterangan masa, atau zaraf makan, atau keterangan tempat, zaraf ni selalu peranan dia menjadi mudhaf. Berarti ada mudhaf lain. Syi'tum ini, jumlah fi'liah ni menjadi mudhaf lain. Mudhaf lain ni ada 2 bentuk. Biasa yang kita belajar ni bentuk mufrad. Sebelum ni kita murakab idhafi. Ada juga mudhaf lain dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah. Syi'tuma ni ada fi'il, telah berkendak. Oleh engkau berdua tu fa'il. Mana dhamir engkau berdua? Ta mutaharrik. Bukan fi'il musanna. Bukan fi'il musanna. Tak. Ta mutaharrik tu. Alif tu tanda musanna. Alif tu tanda musanna. Okey. Wala, wow, huruf ataf lagi. Dia menyambungkan antara fi'il amar dan fi'il nahi. Bab fi'il amar dan nahi ni dia sama-sama bentuk suruhan. Satu suruh melakukan, satu lagi suruh menjauhkan. Itu saya perkenalkan fi'il nahi. Sebenarnya dalam bahasa Arab dipecah pada 3 je. Ada juga pandangan itu fi'il dalam bahasa Arab ni 3 je, bukan 4 pun. Bukan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, tak. Ini ulama Kufah dengan Basrah kata. Ada yang kata 4, ada yang kata 3.
Dua-dua betul. Yang kata tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il nahi tak ada. Fi'il nahi itu sebenarnya fi'il mudhari'. Nama yang lebih spesifik dia fi'lun mudhari'un majzumun. Itu namanya. Fi'il mudhari' jazam. La tu lah huruf jazam. Sebenarnya fi'il tak kisah dia kata 3 ke 4 apa. Peringkat ni kita kenalkan 4. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan satu lagi fi'il nahi. Fi'il nahi sebenarnya dia adalah fi'il mudhari' sebab ada ta ni, tanda mudhari' ni. Ta ni tanda mudhari'. Fi'il mudhari'. Cuma nun dihilang sebab kerana la nahi. Kalau tak ada la nahiyah, nun kena ada taqrabani. Sebab itu kalau fi'il nahi kena ada lam alif. Puan Syarina semalam terlupa letak lam alif kan? Tak apa. Lam alif tu penting. Itu la nahiyah tu. La nahiyah ni lah menyebabkan nun dihilang. Kalau la nafiyah, nun ada. Nun kekal. Baris domah kekal. Dia tak akan bertukar jadi sukun. Okey. Ini dua hal kena ambil perhatian. La nahiyah dia bekerja, dia berperanan. Dia ada mempunyai pengaruh. Dia terkesan. Kehadirannya menyebabkan fi'il mudhari' itu akan terkesan. Kehadiran la nahiyah, fi'il mudhari' itu akan terkesan. Yang baris domah akan berubah menjadi sukun. Yang ada nun, dia akan berubah kepada gugurnya nun. Kecuali nun niswah. Tak terkesan apa-apa. Sebab nun niswah, fi'il yang ada nun niswah tu fi'il yang jenis statik. Dia tak ada terpengaruh apa-apa juga. Masuk la nahi ke, la nafi ke, sama aja. Dia tak ada buah. Dia jenis kebal. InsyaAllah kita akan belajar istilah itu sebenarnya ini. Wala taqraba, dan jangan engkau berdua hampiri. Mana zaman engkau berdua? Alif tasnya. Itu fa'il dia. Fi'il mesti ada fa'il. Tiap-tiap perbuatan mesti ada pembuat. Kebanyakan fa'il, pembuat yang kita jumpa dalam jumlah fi'iliyah adalah dalam bentuk dhamir, baris, muttasil, dhamir, baris, muttasil, baik dalam bentuk waw jamaah atau alif tasniyah ataupun nun niswah atau ta mutaharrik dalam fi'il madhi ataupun ya mukhatabah dalam fi'il mudhari'. Juga fi'il amar ada ya mukhatabah. Dua. Ini 16. Tapi kalau alif tasniyah, fi'il madhi ada, mudhari' ada, amar pun ada. Kalau waw jamaah, fi'il madhi pun ada, fi'il mudhari' pun ada, amar pun ada. Nun niswah madhi ada, mudhari' ada, amar pun ada. Tapi ta mutaharrik hanya khusus bagi fi'il madhi. Ya mukhatabah khusus bagi fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kelas, selesai. Wala taqraba, dan jangan engkau berdua hampiri. Hazihi, akan ini. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Objek. Akan ini isim isyarah. Bila isim isyarah diikuti dengan isim juga yang ada alif lam. Isim juga yang ada alif lam. Maka isim yang ada alif lam ni dalam istilah nahwu kita panggil badal. Dalam istilah nahwu kita panggil badal. Bagi menterjemahkan badal dalam sistem kita, tambah ia itu. Tambah ia itu. Walaupun pada sudut keindahan bahasa macam tak sedap, tapi pegang dulu sistem dulu. Senang, kita nak kenal badal lagi. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kau berdua hampiri akan ini, iaitu pohon. Fatakuna, maka takunani asalnya. Asalnya takunani. Ini jawab dia. Fa maka. Ni fa sababiah fa huruf nasab sebenarnya. Asalnya takunani. Ni huruf fa punya kerja. Fa punya kerja ni. Huruf fa bukan saja-saja, dia ada pengaruh. La pun ada pengaruh. Waw pun ada juga pengaruh dia. Waw dan tak ada pengaruh, tapi waw demi ada pengaruh. Wal asri. Wallahi, itu waw demi. Semua huruf dia kadang-kadang ada bekerja, ada yang tak bekerja. Pengaruh-pengaruh ni insya-Allah kita akan belajar. Kita biasakan dulu. Fatakuna, maka sebab itu engkau jadi. Boleh tambah sebab tak apa. Takuna ni asalnya engkau berdua jadi, tapi nun tu gugur kerana sebab huruf fa. Fatu takunan, fatakuna, maka engkau berdua jadi. Alif tasniah tu sebenarnya dia punya isim kana dia. Minaz zalimin, daripada orang-orang yang anyaya. Daripada orang-orang yang anyaya. Ustaz tak sedap lah anyaya. Bahasa kita anyaya punya. Anyaya ni lah zalim, bukan orang yang dianyaya. Kalau dia anyaya lain. Orang-orang yang menganiaya, dia yang melakukan dirinya sendiri. Okay? Zalim. Lepas itu syirik juga zalim. Apa itu syirik? Inna syirka
Nasihat Luqman pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau buat syirik billah, dengan Allah atau akan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la, benar-benar, zulmun, adalah satu kezaliman, satu penganiayaan azim yang besar. Itu sifat ataupun murakab tausifi. Zulmun azimun, kezaliman yang besar, yang hebat, yang sebesar-besar zalim. Okey, zalim, aniaya. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 36, fa maka azalla, telah menggelincirkan oleh ia. Mana gambar dia? Tak nampak. Bila tak nampak, tak perlu sebut dah. Ghaib ke kamu kata dhamir mustatir, tak nampak, tak perlu sebut lagi lah. Kalau nampak baru beritahu mana dhamir dia, apa dhamir dia, apa nama dia, waw jamaah ke, alif tasniah ke, ta mutaharrik ke, nun niswah ke, ya mukhatabah ke. Kalau yang dalam fi'il inilah 5 jenis dhamir ni kalau nampak. Alif tasniah ke, madi ada, mudhari' ada, amar ada. Waw jamaah apa atau nun niswah tu madi ada, mudhari' ada, amar ada. Tapi kalau ta mutaharrik pada fi'il madi, ya mukhatabah, mudhari' dan amar. Ini yang nampak. Kalau tak nampak tak perlu sebut. Ghaib kita tak ada. Dah tak nampak, macam mana nak beritahu? Okey. Maka telah menggelincirkan oleh ia huma, akan keduanya. Itu maf'ul bih. Huma dhamir sebelah fi'il, jangan lupa tambah akan. Ini maf'ul bih, objek. Kalau isim yang lain tambah, kalau baris fathah di ujung tambah akan. Itu selain dhamir. Kalau dhamir sebelah fi'il, dhamir tak ada tanda. Duduk dia sebelah fi'il saja, itu tanda dia. Kalau kedudukan dia sebelah fi'il, automatik dia akan jadi maf'ul bih. Dan pada terjemahan tambah akan. Bila jumpa fi'il madi atau fi'il mudhari', azalla tu fi'il madi, yang dalam fi'il madi itu ada dhamir mustatir huwa, atau kadang-kadang dhamir mustatir hiya. Biasanya akan diiringi oleh fa'il zahir. Bukan dhamir lagi yang menjadi fa'il. Biasa selama ni kita jemput dhamir yang menjadi fa'il, alif tasniah yang menjadi fa'il, kadang waw jamaah menjadi fa'il, kadang nun niswah yang menjadi fa'il, kadang ta mutaharrik yang menjadi fa'il, atau ya mukhatabah yang menjadi fa'il. Tapi kalau diawali oleh fi'il madhi atau mudhari' yang punya dhamir mustatir huwa atau hiya, ada dhamir tersembunyi dalam dia lelaki atau dia perempuan, biasa ada fa'il zahir. Mana fa'il zahir dia? Asyaitanu. Ini adalah fa'il zahir. Pada terjemahan tambah apa? Oleh. Tolong beritahu apa tanda fa'il zahir? Tolong beritahu saya apa tanda fa'il zahir? Tolong jawab. Sekarang juga. 1 minit dari sekarang. 1. Bukan 1 minit. 20 second. 20 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustaz, fa'ilnya asyaitanu. Fa'il zahir, Masya Allah. Pandai dah Encik Yahya Mahmud ni. Berdiri belum tengkuk saya dengar. Baru kali pertama masuk ni Encik Yahya ni. Tahniah. Ya Ustaz. Betul lah. Fa'il ni zahir ni. Huruf akhir baris dhamma. Masya Allah. Syarina Azrin, betul. Zarina Hamzah, dhamma, ya. Betul. 3 orang baru. Puan Zarina Hamzah, orang Penang, ya. Puan dah dapat buku kan? Buku dah sampai belum? Huruf akhir dhamma, ya. Huruf akhir baris dhamma. Alif lam tanda isim. Alif lam tanda untuk fa'il. Dhamma. Ya, dhamma di akhirnya, Masya Allah. Huruf akhir baris dhamma. Dhammah di hujung. Ya, Alhamdulillah. Benar. Itu satu daripada tanda dia. Itu baru satu. Ada 2 tanda lagi bakal menyusul. Nak belajar tak? 2 tanda lagi? Nak belajar tak 2 tanda lagi? Itu baru satu tanda. Tanda harakat.
Belum dapat buku lagi. Belum dapat lagi. Cuba tengok tracking dia tu. Pak Syarif tengok Saya dah sertakan dia punya tu. Apa tu alamat dia punya gambar tu. Nak. Kak Sofia nak Ada 2 tanda. Itu baru tanda pertama. Fa'il zahir. Banyak kita fa'il bentuk dhamir dah tahu dah. Banyak dah tahu alif tasniah, waw jamaah dah kenal. Dhamir-dhamir yang ada dalam fa'il tu semua menjadi fa'il. Doktor nak juga kata. Boleh Doktor Abu Muiz Al-Kamamani. Dr. Azmi, okey. Boleh insya-Allah. Itu yang kita belajar tu sebelum ni, dhamir ni kita kenal. Bukan hanya kenal dhamir, tapi automatically kita tahu bahawa dhamir yang ada dalam fa'il itulah fa'il. Fa'il bentuk dhamir. Alif tasniah tu fa'il, waw jamaah itu fa'il, nun niswah itu fa'il, ta mutaharrik itu fa'il, ya mukhatabah itu fa'il. Tapi ada fa'il yang bentuk zahir. Apa tanda dia? Baris dhammah. Ini terkhusus bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. 3 jenis isim. Anda pun dah kenal isim mufrad, kenal jamak taksir, kenal jamak muannas salim. Macam mana terjemah jamak taksir? Tahu kata berganda. Tahu macam mana terjemah jamak muannas salim? Semua beberapa. 3 jenis isim ni semua tanda baris dhammah. Ada 2 tanda lagi. Nak kenal 2 tanda lagi? Ada bagi tanda huruf akhir dhammah. Ya betul Puan Hajah Baziah. Okey. Mesti diawali oleh fi'il, dan syarat dia fi'il tersebut di dalam dia ada dhamir mustatir huwa atau hiya sahaja. Tak boleh selain daripada itu. Kalau dalam dia ada dhamir baris, waw jamaah tu bukan. Waw jamaah tu dah jadi fa'il. Atau alif tasniah, tak, alif tasniah tu dah jadi fa'il dah. Untuk wujudnya fa'il zahir mestilah diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum yang di dalam dia ada dhamir mustatir huwa atau hiya sahaja. Huwa atau hiya sahaja. Okey. Masya-Allah. Baik. Kalau nak jawapan ni saya selesaikan ayat ni dulu, okey? Saya akan selesaikan terjemahan dulu. InsyaAllah. Sekarang dah 8.30. Ada baki setengah jam lagi untuk kita berpisah. Yang ini pukul 9 saya kena berhenti sebab ada urusan selepas jam 9 nanti. Fa'azallahum asyaitanu anha fa'akhrajahuma, maka telah mengeluarkan oleh ia. Pastikan pada terjemahan kalau fi'il tersebut lebih daripada 3 huruf, tambahkan imbuhan me dan kan. Kalau kharaja, telah keluar ia. Tapi kalau akhraja, telah mengeluarkan. Me di awal terjemahan, kan di hujung terjemahan itu tambah. Sekiranya fi'il tersebut lebih daripada 3 huruf. Ada tambah alif ke atau tasydid dia pada tengah-tengah dia, tu tambah me dan kan. Kalau tak ada, tak perlu tambah. Kalau kharaja, telah keluar ia. Akhraja, telah mengeluarkan oleh ia, huma, akan keduanya. Itu maf'ul bih. Mana dhamir dia? Ha ghaib. Ha ghaib. Dhamir serupa fi'il ha ghaib. Tapi yang dalam fi'il dhamir mustatir. Okey. Telah mengeluarkan oleh ia, dhamir mustatir, huma, akan keduanya. Oleh kerana fa tadi huruf ataf, maka tu dia menyambungkan cerita atas. Telah mengeluarkan oleh ia, akan keduanya, mimma, daripada apa yang min huruf jar, ma apa yang isim mausul. Bila ada huruf jar dan diskuti dengan isim, maka kedua rangkap ini kita panggil murakkab. Murakkab apa? Jari. Murakkab jari ataupun rangkap jar atau frasa. Isim yang menerima huruf jar. Murakkab itu 2 kalimah dua-dua kalimah mesti ada 2 kalimah. Satu frasa atau satu rangkap atau satu murakkab. Ada 2 kalimah isim. Ataupun kalau murakkab jari ada huruf jar dengan isim. Itu murakkab jari. Kalau murakkab idhafi ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau murakkab tausifi ada sifat, ada mausuf. Mimma, daripada apa yang bila ada isim mausul kena ada silah mausul. Kana fi, ini satu jumlah. Ini satu jumlah. Jumlah apa ni? Ini silah mausul. Silah mausul semalam saya hantar sedikit catatan dalam grup. Apa itu silah mausul? Silah mausul itu adalah satu ayat yang memperincikan, menerangkan isim mausul. Sedangkan isim mausul itu makna yang tak ada je lah. Apa yang tak ada makna, yang mubaham, yang samar makna dia. Maka dengan support daripada silah mausul,
maka makin barulah difahami apa itu isim mausul. Dia bawa sertakan sekali dengan ekor dia silah mausul tu. Silah mausul tu apa dia? Satu jumlah fi'liyah, ataupun kadang jumlah ismiyah, ataupun kadang-kadang murakab jari, ataupun kadang-kadang zaraf dan mudhaf ilaih. Murakab jari dan zaraf ni ada juga di istilah gunakan syibhul jumlah. Itu istilah lama Istilah baru dia boleh pecahkan. Tak kisahlah. Syibh jumlah pun boleh juga. Syibh jumlah tu merangkumi murakab jari dan zaraf dan mudhaf ilaih. Zaraf dan mudhaf ilaih itu juga termasuk dalam kumpulan syibhul jumlah. Itu layak menjadi silah mausul. Jumlah ini saja yang menjadi silah mausul. Dia menjelaskan, memperincikan siapa itu isim mausul. Apa yang apa? Kana telah adalah dia berdua. Kana adalah ia berdua. Mana dia berdua? Alif tasniyah tu. Tapi dia bukan jadi fa'il, sebab ini bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Walaupun kana itu fi'il, tapi dia bukan. Sebab itu saya kata jangan tambah oleh. Yang tambah oleh itu baru jumlah fi'liyah. Tak ada tambah oleh, dia bukan jumlah fi'liyah. Kana adalah ia berdua, fihi di dalamnya, walaupun kana itu fi'il. Ini kita namakan jumlah ismiyah. Kana tu jadi isim. Alif tu, alif tasniyah tu isim kana, fihi tu khabar kana, muta'alliq kepada khabar mahzuf. Biarkan dulu. Jadi ini kana jumlah fi'liyah. Wa qulna, dan telah berkata kami, ihbitu, makulul qaul, ihbitu, berangkat turunlah olehmu. Daripada fi'il amar boleh tukar jadi fi'il mudhari'. Macam mana tukar fi'il mudhari'? Huruf mudhari' kita letakkan huruf mudhari' dengan cara buang hamzah wasal, letakkan huruf mudhari'. Ta. Okey. Ta baris fathah. Letakkan baris fathah. Baris fathah. Jumlah ismiyah, ya. Letakkan baris fathah. Okey. Baris fathah. Tahbituna. Tambah nun di hujung. Tahbituna, kamu berangkat turun. Jadi fi'il mudhari'. Bila fi'il madhi boleh, mudhari', fi'il amar boleh, tukar reverse fi'il madhi, buang hamzah wasal, buang waw alif tu atau waw buang. Tinggal harakat pun buang. Tinggal ha ba ta. Ta. Habata fi'il madhi. Habata yahbitu. Habata fi'il madhi, mudhari' dia yahbitu. Boleh selesai. Satu kalimah kita dapat, boleh tukar madhi, mudhari', amar, insyaAllah. Lebih tepat lagi, lebih mudah lagi kalau kita dah belajar wazan yang bakal kita belajar nanti. Mungkin besok lah. Hari ini saya nak ceritakan tentang jumlah fi'liyah tadi. Fa'il, zahir, ada satu tanda dia, kita belajar dhammah. Ada dua tanda lagi, insyaAllah. Sebentar lagi saya tunjukkan. Ramai yang berminat, terjemahkan. Dan jumlah berikutnya, ba'dukum li ba'din adun. Satu jumlah ismiyah. Sebahagian kamu, li ba'din, bagi sebahagian, adun, adalah bermusuhan. Jumlah ismiyah. Ba'dukum murakab idhafi, mudhaf mudhaf ilaih, ba'du sebahagian, itu mudhaf. Kum mudhaf ilaih, dhamir. Dia bersambung dengan mudhaf. Mana dhamir dia? Kaf. Apa nama? Kaf mukhatab. Li bagi huruf jar, ba'din sebahagian. Tak ada lilam, kena tanwin. Kalau ada lilam, lil, kalau lil ba'di baru boleh. Ni li ba'din, bagi sebahagian. Aduun adalah bermusuhan. Adalah, jangan lupa tambah. Walakum, dan bagi kamu. Ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah bermula dengan huruf jar, lam bagi tu huruf jar. Kum, kamu, dhamir. Mana dhamir kamu? Kaf mukhatab. Mim tu alamatul jam'i lizukur, tanda jamak bagi muzakkar. Fil ardi murakab jari. Fil ardi jar, al ardi majrur, mustaqarrun. Nampak pada ada isim baris dhammah tu. Ada isim baris dhammah. Kalau jumlah ismiyah mula dengan huruf jar, diikuti isim ada baris dhammah di ujung, jangan lupa pada isim baris dhammah tu tambah ada. Kalau mula dengan huruf jar, macam ayat tadi, ba'dukum mula dengan isim, kena tambah adalah pada isim yang baris dhammah, tambah adalah. Tapi kalau mula dengan huruf jar, pada isim baris dhammah tambah ada. Perbezaan Dan bagi kamu pada bumi ada dua murakab jari. Lakum murakab jari, fil ardi murakab jari, mustaqarrun ada isim baris dhammah tambah ada tempat tetap. Mustaqarrun ada tempat tetap. Wow, ataf. Dia menyambungkan antara mustaqarrun dengan mata'un. Isim sama isim. Tanwin sama tanwin, dhammah sama dhammah.
Cuma satu domah cara tulis pun domah sama-sama macam waw dua. Satu lagi waw terbalik. Itu bab tajwid Satu ikhfa, satu izhar kan. Mustaqarrun. Dengung sikit. Wa mata'un. Ada hamzah bertemu hamzah. Ilah tambah apa? Tanwin bertemu hamzah jadi izhar. Itu cara tulis pun domah 69 199 Nampak tu orang bijak pandai dia gunakan kaedah pedoman tu. Belajar tajwid pun ada tanda-tanda dia. Mustaqarrun wa mata'un ilahinin. Nampak tanwin dia baris dia renggang sikit tu. Itu buat tajwid semua tu. Sebab tanwin bertemu dengan huruf apa? Kena ikhfa nampak? Mufa. Kalau sama-sama kena izhar. Itu dia. Okey. Ilahin hingga satu masa. Ilah huruf jar boleh ke? Hingga boleh, kepada boleh. Hinin satu masa. Nampak tak ada alif lam kena tanwin. Ilahinin hingga satu masa. Hinin zarf. Zarf zaman. Masya-Allah. Okey. Dan ayat akhir fatalaqqa maka telah menerima oleh ia. Fi'il madhi. Telah menerima oleh ia. Mana domir dia muzakkar ke dia muannas ni? Tolong jawab sekarang komen saya. Tolong komen. Saya bagikan 20 second dari sekarang. Talaqqa telah menerima oleh ia. Dia muzakkar dia muannas? Tolong jawab satu. Dalam fi'il madhi ni talaqqa telah menerima oleh ia. Dia muzakkar atau dia muannas? Ta tambahan. Lam qaf ya. Ada ta, lam, qaf ya. Ada 5 huruf. Telah kata dasarnya lam qaf ya. Tapi ta tambahan. Qaf tu ada 2. Satu qaf asli, satu qaf tambahan. Jadi 5. Asal lam qaf ya saja. Kalau 3 huruf, laqiya telah bertemu oleh ia. Tapi ni 5 huruf. Telah menerima oleh ia. Nampak? Beza makna. Bunyi lain, makna lain. Maka telah menerima oleh ia. Telah menerima oleh ia. Soalan saya, domir yang ada, domir mustatir yang dalam talaqqa tu muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas? Soalan saya, tolong jawab. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Barakallah. Puan Zahra Farah. Betul, muzakkar. Kalau muannas, tadi talaqqat. Kenapa dia muzakkar? Sebab fa'il zuhair dia pun muzakkar. Kalau fa'il zuhair muannas, dia punya fi'il dhamir mustatir kena muannas juga. Macam sebelum ni. Fama rabihat telah beruntung oleh ia, dia muannas. Sebab tijaratu tu muannas. Fa'il zuhair muannas. Tengok adamu, ini fa'il dia. Fa'il zuhair dia muannas. Maka dhamir mustatir pun kena sama. Dia mesti matching. Dia mesti match. Kena sepadan. Muzakkar ya. Bukan muzakir muzakkar. Fatalaqqa maka telah menerima. Siapa menerima? Adamu, oleh Adam. Apa tanda dia? Baris dhammah. Itu satu tanda. Ada 2 tanda lagi saya nak tunjuk sekejap lagi. Ada 2 tanda. Ada 2 tanda. Adamu. Sebab yang boleh tanda baris dhammah ni hanya 3 jenis isim saja. Sama ada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Adamu isim mufrad. Jamak taksir boleh baris dhammah dan jamak muannas salim. Itu saja isim. 3 jenis isim saja yang layak menjadi fa'il zahir kalau tanda dia baris dhammah. Kalau selain daripada isim mufrad, selain dari jamak taksir dan selain daripada jamak muannas salim bukan dengan baris dhammah. Apa tanda dia? Tunggu sebentar lagi saya habiskan. Min rabbihim, min rabbi murakkab jari atau jar wa majrur. Dan rabbi itu mudhaf, hi mudhaf ilaihi. Rabbihi murakkab idhafi, mudhaf ilaihi. Dan mudhaf ilaihi dia dhamir. Mana dhamir dia? Ha ghaib. Dhamir dia ha ghaib. Kalimatin, akan beberapa kalimat. Akan beberapa kalimat. Selalu kita jumpa tanda akan baris fathah. Betul? Semalam saya tanya boleh jawab baris fathah. Itu khas bagi isim mufrad dengan jamak taksir saja. Tapi tidak pada kalimatin. Kalimatin ni jamak apa? Tolong jawab saya sekarang ya. Kalimatin fa'il zahir ada masya-Allah baris dhammah azali azman. Ahsanti. Betul. Sekarang saya nak tanya. Kalimatin, soalan saya apa tadi?
Apa tanda dia? Apa tanda? Akan tanda maf'ulun bih bagi kalimatin ini. Tolong jawab. Sedangkan saya ajar sebelum baris fathah. Isim mufrad jamak taksir bentuk tadhammah. Okey. Sebab jamak muannas salim, masya-Allah, Syarina, Zarina, Hamzah, betul. Jamak muannas salim dia special case. Tambahan akan dia khusus bagi kalau baris akhir baris kasrah. Sebelum ni kita jumpa wa amil salihati, telah mengerjakan oleh mereka as-salihati, akan beberapa, penting tambahan beberapa pada terjemahan, beberapa amal saleh. Beberapa itu amil salihat. Ini kalimatin, akan beberapa kalimat. Sebab itu penting serta arti yang kita berikan penting, laras bahasa. Tanda kasrah, masya-Allah, ahsan. Fataba, maka telah bertaubat oleh ia. Itu makna asal Tapi dalam terjemahan kenapa tambah terima, ustaz? Kenapa tambah terima? Semalam saya bagi tambah terima kan? Asal taba, maka telah bertaubat oleh ia. Telah kembali oleh ia. Taba. Tapi ada ala, nampak huruf jar? Huruf jar penting. Dia akan boleh menukar makna. Huruf jar. Ada ala selepas taba. Bila ada ala, taba berubah makna. Bukan telah bertaubat ia lagi. Telah menerima taubat oleh ia. Tambah terima Maka telah menerima taubat oleh ia alaihi, atasnya. Jamak muannas salim. Taba alaihi, maka telah menerima taubat oleh ia alaihi, atasnya. Innahu, sesungguhnya dia, dhamir bersambung dengan inna, huruf inna. Ha ghaib. Huwa dhamir berpisah. Ini satu dhamir bersambung muttasil, huwa dhamir munfasil berpisah. Biasa dhamir munfasil dia jadi mubtada. At-tawwabu tu khabar. Taubat adalah, dia adalah yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, Rahim bukan sifat pada taubat. Ini khabar tsani, khabar yang kedua. Ini bukan murakab tausifi, bukan sifat mausuf Walaupun tanda dia sama, ada alif lam, sama-sama lam, sama tanwin. Terjemah pun tambah yang, tapi dia tak match. Dia bukan, ini bukan special, ni luar daripada cerita kita. Murakab tausif tu dia lain. Macam azabun azim, siksa yang besar. Azwajun mutahharatun, isteri-isteri yang disucikan. Dia kembali pada mausuf. Ini tak, dia tak kembali. Dia kembali pada huwa tu. Dia menunjukkan khabar pada huwa. Sesungguhnya dia adalah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih. Alhamdulillah. Baik, sekarang 37 selesai. Sekarang ada 10 minit lagi untuk kita berpisah. Saya nak menyempurnakan janji saya bahawa fa'il zahir bukan hanya ada satu tanda pada dhammah saja. Dia berlaku pada jumlah yang sempurna atau frasa atau murakab tam. Murakab tam itu murakab nakis, dah belajar dah kita. Itu murakab jari, murakab idhafi, murakab tausifi dan murakab isyari. Ini 3 murakab ni yang tak sempurna, nakis. Yang tam ni sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kita belajar jumlah fi'liyah dulu. Jumlah fi'liyah ni dia paling banyak kita jumpa. Jumlah ismiyah panjang sikit bahasan dia. Kita selesaikan jumlah fi'liyah dulu. Dan jawapan saya nak beritahu, antara tanda fa'il zahir bila baris akhir baris dhammah. Ini hanya berlaku pada isim mufrad. Berlaku pada isim mufrad. Okey. An'ama, telah menikmatkan oleh ia. Nampak dhamir mustatir, dhamir huwa. Ada fa'il zahir. Allahu, oleh Allah, alaihima, atas keduanya. Itu contoh pertama. Okey. Dalam surah yang kelima, surah kelima surah apa? Fatihah, Baqarah, lepas tu Ali Imran, Nisa, Al-Maidah. Al-Maidah. Ali Imran, okey. Kemudian ayat sama juga, qala rajulani, bagi isim musanna. Isim musanna tanda dia bukan dengan harakat, bukan baris, tapi dengan huruf. Huruf akhir dia, huruf alif ke huruf nun. Bukan alif tasniah, bukan dhamir ni. Ini isim musanna. Alif tu adalah tanda untuk pengganti kepada baris dhammah. Alif tu adalah pengganti kepada baris dhammah. Rajulani, telah berkata oleh 2 orang lelaki. Kalau rajulaini, akan 2 orang lelaki. Kalau yanun, dia akan bertukar jadi akan, jadi maf'ul bih. Itu bagi isim musanna dengan huruf alif.
Okey. Dua tanda lagi bukan dengan baris Baris hanya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi ini dengan huruf. Huruf alif bagi isim musanna. Huruf alif bagi isim musanna. Contoh yang ini untuk dhamir jadi yu'minuna, mereka beriman. Dhamir bawa jamaah jadi fa'il dia Fa'il dan fa'il. Dah kira satu jumlah ni. Okey. Qala. Ketika qala lahum telah berkata oleh ia. Ia tu siapa? Dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir tu, huwa tu. Biasa ada fa'il dia. Bagi mereka akhuhum, oleh saudara mereka. Ini kita namakan waw tu. Ini kita namakan asmaul khamsah. Kita belum belajar lagi. Akhu ni asalnya akhun, saudara. Bila dia jadi mudhaf kena tambah huruf waw. Huruf waw tu adalah tanda pengganti bagi baris dhammah. InsyaAllah kita akan belajar tu. Tapi yang ni, contoh yang berikut ni, qad aflahal mu'minun. Biasa dengar ayat ni, surah Al-Mu'minun. Qad sesungguhnya, inna sesungguhnya, qad pun sesungguhnya. Sama je kan? Sorry, ayat berapa? Boleh rujuk dalam nota, okey? Soalan saya nak tanya, qad sesungguhnya, inna pun sesungguhnya. Nak tahu apa macam mana nak beza dia kan? Apa beza inna dengan qad? Bunyi lain, tapi kita terjemah sama, sesungguhnya. Tolong beritahu saya, apa beza dia? Tolong jawab. Siapa tahu? Boleh share. Kalau tahu, dapat nilai tambah ini. Saja celah. Qad sesungguhnya 8.53. Tolong jawab sekarang. Kalau dapat jawab. Tolong jawab. Inna isim. Kalau qad fa'il. Bagus. Kak Sofia Mansur. Okey, Puan Sofia. Betul. Qad untuk penegasan. Inna pun penegasan dia. Tengok skrin. Qad sesungguhnya. Qad sesungguhnya. Dia menegaskan bagi jumlah fi'liyah. Kalau inna sesungguhnya dia menegaskan ayat kata penegas bagi jumlah ismiyah. Kalau inna menegaskan bagi jumlah ismiyah. Kalau qad untuk jumlah fi'liyah. Okey. Qad sesungguhnya aflaha fi'il madhi. Dalam fi'il madhi ada dhamir huwa kan? Ada dhamir huwa, telah menang oleh ia. Kalau fi'il madhi atau fi'il mudhari' dalam dia ada dhamir mustatir, huwa atau hiya, biasanya ada fa'il zahir. Pada fa'il zahir jangan lupa tambah oleh. Bagi yang ada tanda pada dhammah, okey, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi isim musanna dengan huruf alif. Sementara al-mu'minuna jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dengan huruf waw. Jamak muzakkar salim dengan huruf waw. Cara terjemah jangan lupa. Sesungguhnya telah menang oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau ada fa'il zahir, dhamir mustatir dah tak perlu lagi terjemah. Dhamir mustatir dah tak perlu lagi terjemah. Qad sebelah fi'il, inna sebelah isim. Masya-Allah, Puan Farida Dul. Oh, ini mesti belajar dengan siapa ni, tak tahu ni. Pandailah puan ni. Inna untuk isim, ya. Ya. Huruf taukid untuk jumlah fi'liyah. Qad untuk jumlah fi'liyah, betul. Inna untuk jumlah ismiyah. Ahsanti. Okey. Fasajadal malaikah, maka telah sujud oleh ia sana. Dhamir mustatir, muzakkar. Al malaikatu, oleh malaikat-malaikat. Ada yang muzakkar. Kalau fa'il muzakkar, maka dhamir mustatir, dhamir huwa dalam fi'il. Kalau fa'il dia muannas, dhamir mustatir, dhamir hiya. Tapi al-malaikah ni ada ketika ayat kita fasajadat. Ada fasajada, ada muzakkar muannas. Fa akhazat atau akhaza. Itu insya-Allah kita jumpa tu. Ada juga yang pelik-pelik sikit ya. Tapi secara umum, kalau fa'il dia muzakkar, dhamir mustatir, dhamir huwa. Kalau fa'il zahir dia muannas, dhamir mustatir dalam fi'il madhi itu atau fi'il mudhari itu dhamir hiya. Inilah 3 tanda saja yang ada. Tanda pertama dengan harakat dhammah. Dia terkhusus pada 3 jenis isim saja. Boleh buat nota. Boleh buat nota. Untuk baris dhammah hanya berlaku pada 3 jenis isim. Pertama, isim mufrad. Kedua, isim musanna. Dan ketiga, isim jamak muannas salim. 3 jenis isim ni tanda fa'il dia. Tanda fa'il dia
dengan baris dhammah. Untuk fa'il zahir tanda dengan baris dhammah. Dengan isim musanna dengan huruf alif. Isim musanna dengan huruf alif. Dan huruf waw pada jamak muzakkar salim. Huruf waw pada jamak muzakkar salim. Dan satu lagi asmaul khamsah. Kita akan belajar nanti insyaAllah. Kalau ada masa saya akan terang itu. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah tu 5 minit dia boleh pandai tu. Sekejap je. Asmaul khamsah. Antara contoh akhu tu, saudara, lelaki, mereka. Nuhun iaitu Nuh. Baik. Itulah yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Contoh lagi yang lain-lain. Wa qatala Dawudu Jaluta. Ini kalau ada maf'ul bih juga dikira jumlah fi'liyah juga. Paling kurang ada fi'il dan fa'il tadi contohnya. Kalau ada maf'ul bih lagi sempurna ya. Apa tu maf'ul bih? Objek yang kena buat. Contoh bagi, contoh popular yang kami belajar dulu. Ni wa qatala Dawudu Jaluta. Dan telah membunuh oleh Daud akan Jalut. Bayangkan kalau tersalah harakat, wa qatala Dawuda Jalutu akan bertukar. Yang pembunuh bertukar jadi penderita, jadi korban. Yang korban pula bertukar jadi pembunuh. Okey. Wa qatala Dawudu, dan telah membunuh oleh Daud Jaluta akan Jalut. Itu perbahasan dalam wa kallamallahu Musa takliman, nampak? Dan wa kallamallahu Musa, dan telah berkata-kata oleh Allah Musa akan Musa takliman, akan sungguh-sungguh berkata. Maknanya kan Allah boleh berkata. Itu ada setengah orang tafsirkan Allah tak berkata, mereka nak menafikan sifat Allah tu. Penting bila kita tahu bahasa. Siapa yang berkata? Dalam Quran Allah kata Allah yang berkata. Allah lah berkata. Jangan tukar-tukar, bukan Allah berkata. Itu kita kena tahu. Kallamallahu fa'il. Apa tanda? Pada dhammah. Kalau isim mufrad, kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim. Tapi kalau isim musanna dengan huruf alif. Kalau jamak muzakkar salim atau asmaul khamsah dengan huruf waw. Itu je, ada 3 tanda. 1 dengan harakat, 2 dengan huruf. Huruf apa? Huruf alif bagi isim musanna, huruf waw bagi jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Boleh? Jelas? 8:59. Contoh seterusnya, wa aqimus shalah, satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, dirikanlah oleh kamu, fa'il waw jamaah tu dhamir yang menjadi fa'il dia. As-salata maf'ulun bih, akan solat, satu jumlah fi'liyah. Waw dan huruf ataf menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Wa atu, dan datangkanlah, fi'il amar, oleh kamu, fa'il dhamir, fa'il dia waw jamaah. Az-zakata, akan zakat, maf'ulun bih, satu jumlah fi'liyah. Waw huruf ataf dia menyambungkan jumlah fi'liyah lagi. Wa ati'u, dan taatilah olehmu, taatilah fi'il amar, oleh kamu, fa'il waw jamaah dhamir yang jadi fa'il. Ar-rasulah, akan rasul, maf'ulun bih. Maf'ulun bih tanda dia beri fathah. Ada 4 tanda bagi maf'ulun bih. Nanti kita belajar. Nak belajar? Sabar, tunggu. Kita belajar tentang fa'il dulu, okey? Baru fa'il. Tanda maf'ulun bih baru 1 je, baris fathah dan baris kasrah. Baru 2 baru 2. Bagi jamak muannas salim baris kasrah. Ada 2 tanda lagi bakal menyusul. Tunggu, jangan banyak. Ini pun dah banyak ni saya rasa. Pun laju ke saya terangkan ini? Tak boleh nak faham lagi. Tak apa. Baru hari pertama terang, takkan nak terus faham. Dapat sedikit gambaran pun alhamdulillah. Boleh terjemah pun cantik. Besok dapat lagi, lusa jelas lagi. Dan jangan pernah jemu. Jangan pernah jemu mengulang kaji pelajaran. Dan jangan pernah jemu membuat latihan pada Mushaf Quran. InsyaAllah saya akan share sebentar lagi nota hari esok. Sila buat latihan. Jangan, esok ada 3 ayat. Besok ada 3 ayat. Terjemah 1 ayat dulu. Dah main 1 ayat, baru tambah 1 ayat baru. Itu ulang kaji. Ulang ayat pertama, ayat kedua. Dah mahir ayat kedua, tambah ayat ketiga. Ulang ayat ketiga banyak kali sampai dah mahir. Lepas tu gabungkan ayat 1, 2, 3. Tinggi ni. Tak ada tinggi. Kita yang meninggikan. Bila kita tinggi, kita rasa susah. Kalau kita rendahkan, dia jadi rendah lah.
Laju. Tak apa, nanti saya memang dah hujung-hujung. Sepatah kata ada komen semalam tu, ustaz bila dah hujung dah laju tu. Laju tu bukan sebab apa, sebab itulah kita bila gear ni kalau tak boleh gear 1 je, dia lama-lama dia memang dia nak masuk gear 2 juga. Maaflah, saya pun sama, tak faham. Tak apa, tak faham, kita tangguh. Dia dah tepu dah sebenarnya. Belajar ni untuk dia lama, paling lama 45 minit. Ni dah lebih 1 jam ni. Ni kira dah lama ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung selepas tak esok insyaAllah. Sabar. Semoga dah padam dah. Memang dah tak bagilah. Tunggu, kata Ustaz. Masya Allah. Kita tunggu besok insyaAllah. Tapi besok saya nak cerita wazan. Tapi dalam masa yang sama, ketika kita terjemah tu saya akan ulang murakab jari, murakab idhafi, murakab tausifi. Bila terjumpa saya ulaskan ha ghaib, kamu khatab, ya mutakalim. Saya ulangkan waw jamaah, li tasniyah, nun niswat, mutaharrik, ya mukhatabah. Saya ulang. Fa'il zahir, fa'il dhamir. Ulang. InsyaAllah lama-lama nampak. InsyaAllah. Jangan cepat sentap. Istilah sentap sekarang. Jangan cepat sentap. Sikit sentap nak cabut lari, nak pening pula lah. Jangan. Pening biasa. Kalau terasa tak apa, sabar dulu. Rasa tak boleh, break dulu. Tak payah break. Buat kerja lain dulu, tu ulang lagi. Doa, jangan lupa doa. Doa banyak-banyak. Allah tahu kita sedang berusaha sesuatu. Allah tahu kita sedang berkehendak. Allah akan perkenakan. Bukan milik saya untuk memberi anda faham. Milik Allah. Saya boleh tolong tunjukkan. Saya berikan jembatan. Anda yang lalu. Anda yang meniti sendiri. Anda yang kena tempuh sendiri. Anda yang rasakan sendiri. InsyaAllah sampai masa nanti kita dapat faham. Cepat atau lambat saja. Tapi inilah dunia terjemahan. Dunia bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab. Seronoknya. Nyamannya. Menariknya. Bahagia dapat belajar. Alhamdulillah. Semoga bertemu lagi. Maaf atas kekurangan, ketercepatan, keterlajuan. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih atas perhatian. Dan insyaAllah kita jumpa hari esok dengan terjemahan baru dan topik baru. Kalau perlu saya break topik baru, saya ulang lagi yang hari ini. InsyaAllah boleh, tak apa. Yang penting anda kena buat persiapan. Jangan sekali-kali saya buat persiapan, anda peluk tubuh, modal biji mata dengan telinga aja. Lepas tu modal bantal sambil tengok handphone. Itu bukan salah saya. Anda kena berusaha sendiri, okay? Kena kuat kerja sikit. Tambahan kita belajar cara alamaya ni. Anda kena berusaha. Usahakan. Buktikan dengan Allah, bukan bukti dengan saya. Buktikan dengan Allah bahawa anda berminat, anda sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan mudahkan anda. Percayalah. Sebab saya ceritakan awal program tadi. Nampak pelajar saya, dia sungguh-sungguh. Tapi dah 3 atau 4, dekat 5 tahun belajar saya. 5 tahun, bukan 5 hari. Bukan 5 jam. Tak. 5 tahun belajar saya. Tak dapat-dapat. Tapi dan dia dapat, dia macam booster. Dia pecut terus. Di jamak takhir, dia pecut terus. Tapi bila kita buktikan dengan Allah, dan kita tak pernah jemu berdoa kepada Allah, InsyaAllah Allah mudahkan. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Semoga anda bahagia dengan anda punya latihan dan terjemahan. Buatlah. Nanti di rumah, ulang kaji terus. Kita jumpa. Dan kalau ada soalan, boleh share dekat grup ataupun PM saya. Selamat belajar, selamat berusaha, selamat menempuh cabaran. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.